Pengenalan penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada sedikit ayat Al-Quran mengajak kita untuk mengenalkan ciptaannya tak terkecuali tentang alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Dalam sains tercatat berbagai pengetahuan tentang perkembangan konsep alam semesta. Ptolemaios mengemukakan sebuah teori yang dinamakan geocentris. Al-Quran menceritakan mengenai penciptaan langit dan bumi. Seperti mana yang telah nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Al-Quran dan juga Perjanjian Lama mengatakan tentang penciptaan bumi. Kedua-duanya menyatakan bahawa penciptaan mengambil masa 6 hari. Dari tafsir Ibnu Katsir, iaitu Allah SWT berfirman tentang penciptaan alam atas dan bawah. Dan kami bangunkan langit, iaitu kami menjadikan atap yang terpihara lagi tinggi dan kekuatan kami. Al-Quran turut menceritakan mengenai orbit bintang dalam kewujudan alam semesta. Seperti mana yang telah nyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 33, Al-Quran menyebut kewujudan bintang secara umum tanpa menuding jari tempat istimewa. Ini kerana Al-Quran bukanlah kitab astronomi dan juga bukan memberi pengajaran tentang astronomi seperti yang dijelaskan sebelum ini, iaitu kitab suci Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ibnu Abbas berkata bahawa matahari dan bulan masing-masing berada di orbitnya, sama seperti alat tenun dalam operasinya berputar di atas falakah, iaitu bandelnya. Akhir sekali, Al-Quran menceritakan tentang kewujudan alam semesta, iaitu asap. Seperti mana yang telah nyatakan dalam surah Al-Fusilat ayat 11. Secara saintifiknya, asap atau kabut dukun ditarikkan sebagai bahan yang kebanyakannya dalam bentuk gas dan dalam bentuk berpejal serta berwarna gelap dan sebahagiannya adalah panas. Daripada tafsir Al-Azhar, iaitu ini bermakna langit itu berbentuk asap atau dikenali sebagai gas. Antara langit yang diperlihatkan kepada kita sekarang ialah asap atau himpunan bintang yang juga dipanggil sebagai bintang susu. Manakala menurut sains penciptaan bumi dan langit pula, yang pertama bumi pembentukan dan geologi bumi terbentuk melalui proses yang dikenali sebagai abrasi, di mana debu dan gas dalam sistem solar awal berkumpul untuk membentuk badan yang lebih besar. Poin kedua, langit penyerakan cahaya matahari. Penyerakan violet yang dinamakan sepengelok violet adalah fenomena yang menyebabkan langit berwarna biru pada siang hari. Gelombang biru yang lebih pendek diserakkan lebih banyak daripada gelombang merah yang lebih panjang. Yang kedua, gugus bintang dan dinamik galaksi. Kajian gugus bintang dalam galaksi membolehkan pemahaman tentang pergerakan langit dalam konteks yang lebih luas. Banyak bintang sama ada terbuka atau globular. Lain itu, dinamik yang kompleks ditunjukkan oleh galaksi, sistem besar bintang, gas dan bahan gelap, dan pemahaman tentang orbit bintang dalam galaksi membantu kita memahami struktur kosmik yang lebih besar. Yang ketiga pula, sumber asap. Sumber asap adalah berbagai dan boleh berasal daripada peristiwa semula jadi dan aktiviti manusia. Kejadian semula jadi termasuk kebakaran hutan. Selain itu, aktiviti manusia seperti pembakaran bahan bakar seperti fosil, kayu atau bahan organik lain juga merupakan penyumbang utama kepada pelepasan asap. Perbandingan kewujudan alam semesta menurut Al-Quran dan sains ialah Al-Quran menceritakan kekuasaan Allah SWT dalam penciptaan alam semesta seperti penciptaan langit dan bumi, orbit bintang dan asap. Manakala sains menceritakan tentang kewujudan alam semesta berdasarkan kajian daripada ahli saintis yang berpandukan oleh pemahaman sains mereka sendiri. Berdasarkan ayat Quran iaitu surah At-Tariq ayat 2 hingga 3 menyatakan bahawa dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui apa dia itu At-Tariq. At-Tariq ialah satu bintang yang mengisi sinaran cahaya yang mana bintang ini adalah ciptaan angkasa yang mempunyai cahaya seperti matahari dan ia juga adalah benda angkasa yang datang tiba-tiba pada malam hari yang bercahaya di kedalaman dan juga di kejauhan angkasa. Ayat Quran iaitu surah Al-An'am ayat 97 menyatakan yang mana dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman kepada dia dalam kegelapan malam dan di darat maupun di laut. Sesungguhnya kami telah jelaskan dan tanda kebesaran kami satu persatu bagi orang-orang yang mengetahui. Kita boleh lihat daripada ayat tersebut melalui hadis yang telah dinyatakan. Al-Quran menyatakan bahawa bintang-bintang ini merupakan alat petunjuk bagi kita di darat maupun di lautan dan dia dijadikan sebagai petunjuk sewaktu kita sesat di malam waktu dan tidak ada sinar rembulan. Surah Yunus ayat 5 yang mengatakan dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang dan bulan bercahaya dan dialah yang menentukan perjalanan yang satu itu berpindarannya pada tempat perpindarannya masing-masing supaya kamu dapat mengetahui belakang tahun dan juga kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Kita boleh lihat orang-orang semestinya menghitung bulan 30 hari dengan menambah 5 atau 6 hari setiap tahun. Dan akhir sekali kita boleh lihat peranan ini melalui surah Yasin ayat 40 yang mengatakan dengan ketentuan yang demikian matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Lafaz kunut ialah semua jasa samawi meliputi matahari, bulan dan juga bintang, sementara lafaz fi falaki nisbahum pula bermaksud beredar pada garis edarnya iaitu berputar pada porosnya dan berjalan dengan orbit.
Menurut sains, bintang sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Secara saintifiknya, bintang merupakan perbola jisim yang terbentuk disebabkan tarikan graviti mereka sendiri. Cahaya bintang terhasil daripada tindak balas sebatin nuklear di bahagian keras yang mana unsur hidrogen adalah sumber bagi bahan bakar utama bintang. Pembakaran ini membebaskan helium, abu dan cahaya seterusnya membentuk kelipan bintang yang dapat dilihat pada waktu malam. Menurut sains juga, bintang sebagai penentu arah. Menjelang abad ke-16, kegiatan permukaan semakin giat dijalankan. Hal ini turut menunjukkan kemajuan dalam aktiviti pelayaran. Namun, kaedah lain itu iaitu melihat lokasi bumi dari utara ke selatan telah berjaya digunakan dan agak mudah dilakukan di hemisfera utara dengan menggunakan bintang-bintang di langit. Antara instrumen mencari latitud termasuklah kuadran horari dan crosstar. Menurut sains, bulan sebagai penentu takvim. Nama takvim diambil penyegenaran Al-Masih atau Nabi Isa AS. Kemudian, takvim ini telah diperbaiki berbagai oleh Paul Dijani serta dinamakan takvim Georgian. Ikut pengiraan tahun lompat Julian, tahun ini mestilah boleh dibahagi dengan angka 4. Tetapi perubahan mungkin perkenalkan oleh takvim Georgian, sesuatu tahun lompat itu hanya dikira jika sama ada boleh dibahagi dengan 400. Menurut sains, pergerakan matahari, bulan, bintang dan bumi dapat dilihat ataupun dikaji melalui tokoh-tokoh ilmu falak seperti Ibn Haldun. Dalam karyanya, beliau menyatakan bahawa pergerakan bintang-bintang secara tetap dan planet-planet dapat diperhatikan atau dapat dikaji melalui ilmu geometri. Islam, kosmologi cahaya banyak dibincangkan dalam ilmu tasawuf untuk memahami cahaya ketuhanan dan cahaya kenabian, iaitu konsep Nur Muhammad seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 35. Cahaya dari segi sains dikenali sebagai gelombang elektromagnetik. Dilihat dalam aspek fizikal dan falsafah, saintis moden telah mengkaji bahawa asal-usul kejadian alam semesta ini berlaku berdasarkan teori letupan besar, iaitu teori letupan Big Bang. Fasa 1 iaitu penciptaan alam fizikal. Menurut Al-Quran, daripada Nur Muhammad tercipta alam Jabarut dan Malakut, alam Mital dan alam Ajsam. Kemudian, terlahirnya alam fizikal iaitu cahaya, foton dan graviton. Pada fasa 1, waktu pembentukan alam semesta terjadi proses bariogenesis untuk menghasilkan lebih banyak jisim daripada anti-jisim. Hasilnya, terdapat asimetri barionik yang menciptakan ketidakseimbangan antara bahan dan antimatter dalam alam semesta. Proses ini terjadi semasa inflasi kosmik di mana alam semesta berkembang eksponensial dan membentuk struktur berskala besar setelah fasa peralihan. Kedua ialah kejadian galaksi. Menurut Islam, yang pertama adalah Ad-Duhan. Ad-Duhan adalah permulaan kejadian galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Menurut Al-Quran, ialah terdiri daripada asap dan kabus, seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 43 yang menerangkan tentang asap. Dari tafsir Ibnu Katsir pula, Ibnu Abbas mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan ialah naungan asap yang hitam lagi yang sangat panas. Pada fasa kedua, iaitu fasa pasca bariogenesis, fokus pada sintesis nuklear letupan besar di dalam bintang, berbentuk unsur-unsur seperti hidrogen dan helium. Teori letupan besar dianggap lebih relevan dalam sains moden dibandingkan dengan teori Canlet-Planck. Yang ketiga adalah evolusi alam semesta, iaitu makrokosmos. Menurut Al-Quran, terjadinya sistem planet termasuk bumi. Yang kedua, fasa ini bermula 300,000 tahun sehingga lebih kurang 1 bilion tahun selepas letupan besar, seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dari tafsir Ibnu Katsir pula, Ismail Ibnu Abu Khalid mengatakan bahawa ia pernah bertanya kepada Abu Saleh Al-Hanafi tentang makna firman-Nya, bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang terbentuk, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Fasa yang ketiga, iaitu dalam teori sains, dikenali sebagai pembentukan planet dan atmosfera yang berlaku kira-kira 9 bilion tahun selepas letupan besar berlaku. Manakala, kehidupan pula muncul di bumi sekitar 3.5 bilion tahun yang lalu. Sebanyak 3,851 exoplanet dan 636 sistem planet berganda telah ditemui di luar sistem suria serta exoplanet. Perbandingan kosmologi cahaya menurut Al-Quran. Kosmologi cahaya berdasarkan Al-Quran menggunakan konsep Nur Muhammad. Selain itu, evolusi alam semesta terjadi kurang 1 bilion tahun selepas letupan besar. Perbandingan kosmologi cahaya berdasarkan pandangan sains. Dua perbandingan yang dapat dibuat ialah kosmologi cahaya berdasarkan pandangan sains menggunakan teori Big Bang, iaitu teori letupan besar. Yang kedua pula ialah evolusi alam semesta mula terjadi selepas 9 bilion tahun selepas letupan besar itu berlaku. Rumusannya, kita dapat melihat kekuasaan Allah SWT melalui kewujudan alam semesta ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun sains pula menyatakan bahawa kewujudan alam ini berlaku secara semedali. Di samping itu, kosmologi cahaya banyak dibincangkan dalam ilmu tasawuf, iaitu konsep Nur Muhammad, manakala kosmologi cahaya menurut sains pula berdasarkan teori letupan besar Big Bang.